A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat lagi hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan satu tujuan untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan berada di rumah ataupun di tempat yang paling suci, paling baik. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini, aktiviti yang kita anjurkan dan kita laksanakan ini dikira sebagai amal baik, amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ianya menjadi penyelamat atau penyebab kita mendapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Seterusnya marilah sama-sama berselawat ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menjunjung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi kekuatan untuk mengikut, mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga ianya menjadi penyebab juga kita mendapat syafaat bagi dia di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Baik, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kali ini kita untuk meneruskan lagi perbincangan kita kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kitab fiqh mazhab Syafi'i jilid 1. Nipis dah, nak habis dah ni. Nak habis dah jilid 1. Mungkin dalam hujung tahun ni rasa kita tukar buku baru pula lah, jilid 2 pula rasa, insya-Allah. Baik. Muka suratnya muka surat 228. Dalam catatan saya 228. Sembahyang jamak ketika hujan, sembahyang jamak ketika hujan. Baik, kita masuk yang cerita tentang sembahyang jamak ketika hujan. Harus sembahyang jamak takdim ketika hujan. Syarat yang pertama dia harus sembahyang jamak takdim ketika hujan. Jamak takdim ni jamak hak mula-mula. Kita buat pada waktu mula. Contoh Zuhur dengan Asar buat pada waktu Zuhur. Maghrib dengan Isyak buat pada waktu Maghrib. Itu jamak takdim. Kadang kita tersalah istilah. Sebab bahasa Arab bukan bahasa kita kan. Takdim tu awal. Takhir dengan akhir. Takhir akhir lah. Akhir. Jamak takhir kita buat waktu akhir. Jamak takdim duduk depan. Baik. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW sembahyang 7 rakaat dan 8 rakaat ketika di Madinah, iaitu Zuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isyak. Imam Muslim menambah, bukan dalam keadaan takut ataupun tidak aman dan musafir, bukannya dalam keadaan musafir. Menurut riwayat Al-Bukhari, Ayub, salah seorang perawi hadis, bertanya, boleh jadi ketika hujan lebat pada waktu malam? Jawab Ibnu Abbas, boleh jadi begitu. Baik, baginda, menurut riwayat Muslim, Ibnu Abbas berkata, baginda tidak mahu menyusahkan seseorang pun dari kalangan umatnya. Maka tidak harus menghimpunkan kedua-duanya pada waktu yang kedua, iaitu jamak takhir. Ini kerana mungkin hujan akan berhenti dan ini bermakna dia telah mengeluarkan sembahyang daripada waktunya tanpa apa-apa keuzuran dan sebab. Atas tajuk ini kita baca tadi sembahyang jamak ketika hujan. Jamak. Dia tak sebut situ jamak kasar kan, tulis jamak. Jamak ni himpun dua sembahyang buat dalam satu sembahyang, dua waktu buat dalam satu waktu. Bila jamak tu tadi, kan dalam hadis tadi ada sebut Nabi pernah sembahyang 7 rakaat.
7 rakaat maknanya gabung. Sembahyang maghrib 3 campur dengan isyak 4. Tapi buat pada waktu maghrib. Buat pada waktu maghrib. Jadi 7. Kemudian sembahyang 8 rakaat, sembahyang zuhur 4. Gabung dengan sembahyang asar 4. Jadi 8 rakaat. Maka cerita ni dah ada contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ketika hujan ni, ketika hujan. Ketika hujan. Maka bila dah ada contoh begitu, mana rujukan kita hadis ataupun perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi buat ketika hujan di tempat di padang pasir ni ataupun di negara Arab ni sendiri. Kalau contoh di Mesir tu hujan payah nak turun, dalam 4 tahun kalau duduk sana tu mungkin sekali ataupun 2 kali je hujan. Sekali ataupun 2 kali je hujan. Dan kalau turun, yang dimasukkan sini sekali dengan ribut taufan itu. Turun hujan lebat dan sekali dengan ribut taufan. Mana boleh kita buat jamak sembahyang zuhur dengan asar buat pada waktu zuhur, maghrib dengan isyak boleh buat pada waktu maghrib. Ada cerita ataupun ada perbuatan pada Nabi, maka terjawab. Bila orang tanya boleh tak boleh, jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Tapi ada syarat dia. Kita tengok syarat-syarat boleh dijamakkan sembahyang tadi, boleh dihimpunkan 2 waktu buat jadi lakukan pada 1 waktu. Dia ada syarat dia. Yang pertama, hendaklah sembahyang itu didirikan secara berjemaah di masjid yang jauh. Nampak? Hendaklah dilakukan sembahyang tadi berjemaah di masjid yang jauh. Kalau kita main dekat rumah sini, main jalan kaki je, mudarat tu tak besar. Yang disebut sini syarat dia tempat yang jauh, masjid tadi yang jauh. Dan kita buat sembahyang tadi sembahyang secara berjemaah. Berjemaah. Kalau contoh nak sembahyang sunat, sembahyang sunat je lah, sembahyang sunat boleh buat seorang-seorang, maka tak perlu ke masjid pun tak apa, kita boleh buat di rumah. Kalau perempuan pula, lebih-lebih lagi afdal buat di rumah ketika pada waktu malam yang boleh mengundang fitnah, ataupun waktu siang pun sama, tempat mereka yang lebih utama di rumah kalau untuk sembahyang sunat. Sembahyang wajib sekalipun, bila mana ada fitnah yang lebih besar, mudarat yang lebih besar, lebih baik kita berada di rumah. Contohnya tengok kat luar ni, contoh ketika sekarang ni, contoh banyak orang pencuri banyak, orang peragut banyak, contohnya mudarat. Kalau kita keluar sekarang seorang-seorang diri silap hari bulan, mudarat hak lebih besar kena. Baik kita duduk di rumah. Baik. Hendaklah sembahyang tersebut jauh secara berjemaah dan masjid yang jauh menurut pandangan umum. Menurut pandangan umum ni uruf, menurut pandangan setempat kita. Jauh tu macam mana? Contoh dari sini ke masjid negeri, itu jauh lah kan. Jauh lah tu. Kalau dari rumah kita ataupun dari taman sebelah nak ke sini, taklah jauh mana. Ikut uruf. Hujan yang turun boleh menyakitkan seseorang muslim, ataupun masuk menyakitkan di sini membasahkannya. Hujan yang membasahkan diri ni hujan lebat lah. Kalau setakat hujan renyah-renyah itu tak beria sangat, tidak membasahkan sangat. Ini disebut membasahkan diri kita ketika dalam perjalanan menuju ke masjid. Perjalanan hujan lebat, jalan kaki, naik motor ke, basah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, hujan turun berterusan dari awal sembahyang pertama hingga diberi salam dan ketika awal sembahyang kedua. Maknanya hujan tadi turun start kita angkat takbir untuk sembahyang pertama tu, Allahu Akbar. Contoh sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Sampai 4 rakaat, beri salam yang pertama tu untuk sembahyang zuhur, hujan masih turun. Kemudian angkat takbir yang kedua untuk sembahyang asar. Dah siap angkat takbir, Allahu Akbar, hujan berhenti. Bagaimana? Teruskan je. Teruskan. Sekiranya
dalam tempoh tadi, tengah sembahyang yang pertama tadi, hujan berhenti. Hujan berhenti dah. Maknanya boleh kita pergi ke masjid untuk pergi menunaikan solat tersebut. Ini syarat dia. Disebut hujan turun berterusan dari awal sembahyang pertama. Nampak? Sembahyang pertama, sama ada sembahyang Zuhur ataupun Maghrib tadi, hingga diberi salam. Habis sembahyang Zuhur beri salam, habis sembahyang Maghrib beri salam, dan ketika disebut awal sembahyang kedua. Awal sembahyang kedua. Mana dah angkat takbir tu, Allahu Akbar untuk sembahyang Asar ataupun untuk sembahyang Isyak, hujan masih berterusan, maka habiskan sembahyang tadi. Maka kita dapatlah, ataupun disebut diterimalah sembahyang jamak kita tadi. Zuhur campur dengan Asar. Waktu Asar kan walaupun dah tak hujan, dikira kita dah sembahyang tadi. Sembahyang jamak takdim. Sebab kenapa jamak takdim? Kita dah kerana hujan lebat. Tujuan kita tadi nak pergi sembahyang di masjid. Masjid pula tempat yang jauh berjemaah. Dengan tujuan kita nak dirikan secara berjemaah. Habis ada nak tanya? Saya. Baik. Jadi sebut sini uruf. Uruf ni ikut kita punya adat setempat. Jauh tu macam mana kan? Jauh. Kalau contoh kita nak jalan kaki dari sini, contoh dari sini kita nak pergi buatlah contoh masjid di PUJ tu kan. Boleh tahan. Kalau hujan lebat memang basuh kuyuk kita ke sana. Tapi kalau dari contoh dekat tu nak mana kita boleh anggarkan ini dekat, ini jauh. Gitu. Itu secara uruf. Nak kira secara tepat tidak. Bila sebut uruf ni adat setempat kita. Macam kita buat contoh dulu makan. Uruf kita makan sepinggan tu okey, 2 pinggan boleh lagi, 3 pinggan sekali makan kita rasa banyak sangat awak makan ni 3 pinggan. Itu uruf kita yang menentukan, ataupun kita tengok keadaan kita orang Melayu, kalau makan sekali makan 3 pinggan ini melampau dah kata. Contoh. Ataupun orang makan kita tak sampai sesenduk nasi letak. Sikit sangat awak ni makan. Nampak? Tak sampai sesenduk. Ataupun dua sudu je nasi. Jadi pada kita sikit sangat pula dah. Itu uruf. Uruf ni berbeza, tempat mengikut tempat berbeza. Kita ayam seekor tu makan boleh makan 2 kali, tengah hari karang, malam karang. Orang Arab seekor seorang boleh habis seekor. Itu uruf. Uruf. Kalau kita aku makan tadi seekor ayam seorang, kita rasa pelik dah. Makannya sekali dengan jin ke awak ni. Seekor habis seorang. Arab seekor tu biasa, dia pecahkan je peha tu berat, berat makan, tahu-tahu habis dah. Dia apa-apa yang boleh kaki, basikal, motor yang boleh menyebabkan kita pergi tadi basuh kuyup kan. Kalau kereta tak menjadi masalah lah. Kereta kapal terbang mana zaman kita sekarang, kalau kita kata alah hujan ni benda yang tak boleh dijadikan sebab sangat. Tapi kita nak cerita secara ilmiah, cara begitu ada, ataupun rukhsah begitunya ada. Bila hujan lebat boleh kita jamak 2 waktu buat pada satu waktu. Dibenarkan. Ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada lagi? Masuk 2. Yang disebut tadi hujan, masuk kalau sempat kita masuk solat yang kedua tu, lepas takbiratul ihram tu hujan berhenti, teruskan. Tapi sekiranya yang disebut tadi kita beri salam yang pertama, sembahyang yang pertama, lepas tu hujan berhenti, tak sempat kita nak sembahyang yang kedua kan, maka tak dikira waktu. Mana kita boleh nak pergi ke masjid untuk sembahyang seperti biasa. Disebut tadi syarat dia kan, sekurang-kurangnya masuk awal sembahyang yang kedua tu hujan masih berterusan, maka dikira jamak kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi? Kalau tak ada, kita masuk tajuk yang baru. Ini tajuk ketika peperangan ni, ke peperangan. Mungkin pada kita kita
tak berapa kena lah tajuk ni dengan kita. Tak kena lagi. Takut akan datang kena. Mudah-mudahan tidak lah. Khususnya ini bagi tentera-tentera ataupun pejuang-pejuang Islam. Pejuang-pejuang Islam ketika berhadapan dengan musuh, macam mana caranya. Semayang tetap semayang tak? Semayang tetap semayang. Itu yang kita baru dengar cerita Isra' Mi'raj tu kan. Antara benda yang utama yang Allah suruh adalah semayang. Hatta sakit terbaring pun kena semayang lagi. Hak ni perang. Silat hari bulan sekarang, rokok-rokok, pum, orang tembak kita. Innalillah. Mati ketika beribadat, mudah-mudahan syahid. Mudah-mudahan matinya mati husnul khatimah. Nak ceritanya, maknanya dalam keadaan getir begitu, nyawa bila-bila boleh melayang pun wajib sembahyang. Yang kita tak ada apa-apa masalah, kenapa tak semayang? Itu dia. Kita nak jawab apa depan Allah nanti? Kenapa tak semayang? Mana bukanlah semayang ini benda yang remeh, tidak. Sebab itulah dalam hadis ada sebut amalan yang mula-mula kan, amalan yang mula-mula dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding mana-mana amalan yang lain, semayang tu. Sebab tu Allah panggil suruh Nabi kita mari bertemu dengan Allah, bagi kefarduan semayang. Dan sebaik yang tinggal hanya 5 waktu. Kalau asal tu 50, tak ada goreng pisang kita. Baru goreng tak ada masak pisang. Semayang pula kita. Baru nak hidang kopi tak ada ubah gula ke kopi. Semayang pula. Bagi. Nabi turun naik jumpa Allah kan. Takutnya umat Nabi Muhammad kecundang di akhir nanti. 50 waktu. Berapa orang yang boleh mampu buat 50 waktu sehari semalam. Maka Nabi kurang. Alhamdulillah tinggal 5. 5 ni pula tadi buat 5 tapi ganjarannya boleh sampai dapat 50, sama seperti 50 waktu. Kasih dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan begitu juga kasih dan sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tinggal kita je lagi. Tinggal kita je. Dah 5 tu nak kurang ke pula? Boleh tak? Subuh tak payah semayang, lepas tu benda lagi. Maghrib tak payah. Baru seronok sikit jalan. Start pada Zuhur, semayang, berjalan, Asar. Asar boleh lanjut sampai ke Maghrib. Isyak kan? Pagi esok pukul 5.30 baru semayang. Subuh 5.40 contoh masuk. Dah mudah sikit-sikit lagi. Sikit-sikit lagi. Mana 5 kita nak potong pula jadi 3. Itu pun kalau boleh dia beri peluang, Zuhur tu boleh dah buat 2 je. Siap 2 pula. Dia buat jamak kasar pula, boleh tak? Jamak kasar di rumah. Itulah dia keadaannya. Berilah ingatan kepada ahli waris kita, anak-anak kita, generasi yang baru nak membesar. Semayang jangan tinggal. Semayang jangan buat leka. Semayang jangan buat cuai. Semayang ni lah yang menjaga kita, sebagaimana Allah sebut dalam hadis dalam Al-Quran tu, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Semayang itu dapat mencegah kita dari buat benda tak molek. Suruh didik anak kita. Awak tak puasa lagi, ikutlah budak kita, anak-anak kita kan, budak lelaki tu darjah 4, darjah 5, darjah 6 tu, ada yang tak balik lagi. Tak puasa tak apa lagi, sebab tak cukup umur lagi. Semayang memang dia tahu orang tak cukup umur lagi, tapi latihan tu biar dia dah jadi satu kelaziman ataupun kebiasaan bagi dia. Jangan nak tunggu dah balik esok baru paksa. Allahu Akbar. Dah tingkatan 1, tingkatan 2, itu kunci motor tangan dia. Banyak cakap sekarang, start motor berung, duduk PUJ, congek pulak sana. Kalau anak-anak kita, anak perempuan tu, tu je kena jaga molek cepat. Darjah 4, darjah 3 dia orang dah balik tu, jangan samakan dia sama seperti dengan abang-abang dia orang lelaki. Abang dia mungkin tak balik lagi, yang anak kita yang perempuan dah balik dah. Maka aurat kena jaga terus, pergaulan kita bataskan terus, bagi tahu sungguh-sungguh. Sama seperti kita lah, mak dia. Mana dia dah balik, semua wajib jaga solat, wajib puasa, wajib jaga aurat, wajib jaga pergaulan, semua.
Walaupun umur pada kita kecil ingat lagi dah jam 4, biar je lah gaul dengan lelaki perempuan tu, tidak. Jaga sebab dia dah baligh, ya. Nanti Allah soal pada kita, kenapa biar anak gitu? Dah besar esok mula payah kita nak bendung. Nauzubillah, ya. Baik. Kita sambung, sembahyang khauf. Khauf. Jangan tukar dengan khuf. Dulu kita belajar khuf kan? Khuf. Khuf tu stocking. Stocking kulit tu. Khuf, kita belajar stocking kulit. Pakai diharuskan guna stocking kulit tu ketika musafir ataupun ketika duduk bermukim, dibenarkan kan. Mana kita hanya nak berwuduk, hanya sapu je atas khuf tu, sama atas khuf. Itu khuf. Ini khauf. Khauf, khauf. Khaufu ni takut. Wala khaufun, janganlah kamu takut. Khauf, kamu takut. Kha waw fa, takut. Semayang ketika takut. Baik, kita ambil definisi dan pensyariatannya. Definisi sembahyang khauf dan pensyariatannya. Khauf ini maknanya takut, adalah lawan kepada aman. Lawan kepada aman. Maksud sembahyang khauf ialah sembahyang yang didirikan dalam keadaan berlaku peperangan dengan musuh. Berlaku peperangan dengan musuh. Ia istimewa daripada sembahyang-sembahyang yang lain disebabkan beberapa rukhsah ataupun keringanan ataupun kemudahan yang dimilikinya, terutamanya ketika berjemaah. Ini ketika nak sembahyang berjemaah ni, Allah buat rukhsah. Itu salah satu kepentingan ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa mengerjakan solat secara berjemaah. Secara berjemaah. Sebab ganjarannya banyak. Ganjarannya ada hadis kata 27, ada hadis kata 25 ganjaran berbanding dengan sembahyang seorang. Sembahyang seorang satu. Itu kalau full mark lah, dapat markah penuh. Satu. Paling maksimal lah satu. Khusyuk sungguh-sungguh lah kita. Tak ingatlah pisang goreng ke ayam goreng dia ke atas dapur, tak apa dah. Hangus pun hangus lah. Kita nak sembahyang sungguh-sungguh ni. Satu. Berjemaah 27 ataupun 25. Berbeza lah, atas orang tu berbeza jemaah. Tapi markah penuhnya 27 ataupun ada setengah kata hadis yang lain mengatakan 25. Satu dengan 25 jauh sangat tu. Kalau 25 potong, contohlah tinggal 10, itu parok sangat tu. Sembahyang tinggal 10, tahan pada satu. Potong tinggal berapa? Setengah. Tahan kira lagi, takut kurang daripada setengah. Kita buat kebaikan tadi, pahala tu. Bila banyak ganjaran pahala, ia menghapuskan dosa. Bila banyak kita buat kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Sehari satu waktu, contohlah kita buat paling lekeh lah 20 lah kita dapat daripada 25 ataupun 27 markah tu, dapat 20. Satu waktu 20. 5 waktu sehari semalam kali 5 100. Semayang kita sendiri markah penuh, kita ambil markah penuh, memang tak lalai langsung semayang kita. Anak tak kacau, suami pun tak balik ketika semayang, tak ada orang kacau ketuk pintu bagi salam, khusyuk betul. 5 waktu, 5 je sehari, 5. Hak ni tadi 100. Maka yang ni boleh menghapuskan 5 dosa kecil, yang ni boleh menghapuskan 100 dosa kecil. Maka beza dia macam mana? Bila banyak dosa kecil kita dihapuskan, maka diri kita akan rasa kelainan. Sebab keimanan kita dah mula bertambah. Akan rasa lain tuan-tuan. Nak cakap benda tak molek, ingat ke Allah, ingat ke mati. Itu salah satu bentuk keimanan. Hak jenis dah kurang iman, main cakap je, aku tak kira. Aku tak kira. Benda tu aku tak suka, aku bahan je. Sama ada dalam Facebook ke, dalam YouTube live ke, ikutlah bantai lah mana-mana. Dalam WhatsApp ke, ada mula dah tak apa nak ingat mati. Mulut mali jadi mulut-mulut yang tak molek. Pemikiran jadi pemikiran yang tak molek. Hati jadi hati yang tak molek. Maka bagaimana kita nak semayang tadi? Kita kembalikan semula masa semayang. Kan semayang, ulama fiqh kata semayang sebelum solat kita mesti suci zahir dan batin. Pada permulaan cerita dulu kita dah ceritakan dalam yang kitab fiqh manhaji kita ni, bab solat tu, dalam bab taharah, dalam bab bersuci tu ada menyentuh ketika solat kita perlu bersihkan luar dan dalam. Bersih luar ikutlah nak mandi apa semua sekali, wuduk ataupun mandi wajib itu
nak bersihkan. Hak dalaman, ni kena buang benda dalam. Hasad, dengki, tak puas hati, marah ke suami, marah ke isteri, marah ke mertua, rasa berdendam, itu benda-benda yang negatif. Nak angkat takbir ni, dalam ni ada lagi. Allah, dalam hati marah. Ya, aku geram tu, mak mertua aku tu. Ya Allah. Nampak? Khusyuk dah hilang dah. Hari ni suami seorang lagi. Lepas nak goreng pisang, goreng pisang. Lepas goreng pisang, goreng pisang. Nak lagi. Nampak? Khusyuk dah hilang. Maka kualiti semayang kita dah turun. Semayang pulak seorang. Potong tadi 0.01 je dapat. Yang belakang tadi semayang berjemaah ni tahan kira lagi, marah ke imam je. Lah imam ni aku tak suka, imam ni baca bapak lambat ni. Nak cepat semayang sendirilah. Lagi lambat, lagi lama kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lagi banyak ganjaran pahala. Kalau fikir begitu. Tapi kalau kita fikir nak cepat, tak payah kita dengar orang, kita sendiri je nak cepat. Semayang tarawih esok tak lama lah. Semayang bulan Ramadan. Imam ni ngapalah je ke masjid pilih imam ni bapak lambat baca. Tak pergi semayang tarawih berjemaah ngapa? Sebab imam. Rugi kita. Sebab apa? Dalam ni yang kotor. Dalam kotor. Sepatutnya niat kita tadi nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah beri peluang ruang waktu kita bertemu lagi Ramadan pada tahun ni. Bulan Ramadan kan banyak penghapusan dosa, untung kita. Jumpa pula Lailatul Qadar, untung kita. Kejar, rebut benda tu. Jangan lupa, jangan hilang. Kita punya tujuan Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa jua jalan, apa jua aktiviti, apa jua amalan, kalau menjurus kepada ketaatan, buat. Lain pada ketaatan, tinggalkan. Sebab kita akan bertemu dengan Allah dan Allah akan soal apa yang kita buat. Nak type dalam ni wall Facebook, aku nak type benda ni. Aku gerang sangat ni, aku gerang sangat dah. Aku nak je maki orang tu. Timah tu aku gerang je nak tulis. Tulis tu lah nama khusus. Timah lorong berapa. Nak kerja, rugi. Kita buat benda-benda yang merugikan kita. Semakin hari bertambah, semakin kurang umur kita. Tapi kita masih lagi buat benda yang merosakkan amalan kita, merosakkan pahala tu habis. Amalan tadi kita buat molek jadi sia-sia. Contohnya semayang dua rakaat pada malam ni, semayang sunat pukul 4.30 pagi. 4.33 pagi buka telefon, smartphone, type selalu dalam wall Facebook, alhamdulillah berjaya 2 rakaat tahajud pada malam ni. Orang tengok, pukul 4, pukul 33 pagi. Nak sedap lagi, siap ambil gambar terus video situ. Pakai telekong lagi. 4.33 pagi, 2 rakaat tahajud. Benda kita buat tadi molek dah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita expose bagi ke orang lain tu, tanya diri kita, apa tujuan ni sebenarnya? Kenapa dengan telekong-telekong nak bagi gambar ke orang ni? Satu dunia boleh tengok, kenapa? Tanya diri kita. Untuk benda ada riak, habis. Hadis yang mula-mula dalam hadis 40 tu cerita buat amalan hati tu, innamal a'malu binniyat tu, ada dalam tu perkara-perkara yang boleh menghapuskan, disebut merosakkan amal. Merosakkan amal. Antaranya ujub, antaranya riak. Kita buat benda kita tadi molek, tapi adanya riak, adanya ujub, jadi kosong amalan yang kita buat. Letih, tetap letih. Tapi di sisi Allah, Allah tak kira. Sebab apa? Kita buat tadi kerana menunjuk-nunjuk. Kita buat tadi kerana nak bagi tahu orang kita ni, alimnya kita. Nak pula kita, tengoklah AJK masjid ni bang. Takkan tak semayang tahajud. Aduh. Tak jauh tuan-tuan. Itu semuanya penyakit hati tu, penyakit hati ya. Tak payah buat benda-benda gitu, rugi kita. Masa depan kita yang jaga sendiri. Kita jaga kita, macam Covid lah, kita jaga kita. Kita buat, kita dapat. Orang lain buat, dia dapat. Kita buat baik, dapat kita baik. Orang lain buat baik, dapat ke dia baik. Orang buat jahat, dapat ke dia jahat. Kita buat jahat, kita dapat jahat. Maka kita jaga kita. Baik, sambung lagi. Dalil disyariatkan ataupun sumber bukti dari mana benda ni
datang, iaitu ayat Al-Quran dan hadis yang banyak sebagaimana yang akan disebut ketika menjelaskan keadaan dan cara menunaikan sembahyang khauf tadi. Dalil ataupun pensyariatan tu datangnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Begitulah tuan-tuan. Kita moleknya apa-apa yang kita nak buat tu biar ada rujukan ataupun sumber yang tepat, sumber yang utama, iaitu Al-Quran lah yang paling tepat. Al-Quran, hadis pula hadis sahih. Hadis ni kita tanya ulama hadis lah, ataupun mereka-mereka yang mengetahui tentang hadis ni. Ataupun sekarang dah ada himpunan hadis sahih Bukhari, ada sahih Muslim. Tu sebut hadis sahih tu, itu semua hadis yang sahih, hadis yang betul, disepakati oleh ulama. Dua hadis ni, hadis sahih Bukhari, sahih Muslim adalah hadis yang betul. Ada sehingga ulama ada mengatakan siapa yang tak percaya hadis Bukhari dengan Muslim ni boleh jatuh rasak akidah. Boleh. Tapi kita nak ambil tu je, dua himpunan hadis Bukhari dengan Muslim ni, rujuk di situ sebab ulama dah sepakat ianya hadis yang betul, ya. Sama seperti kita nak mempercayai kisah benda pelik-pelik ni, kisah Isra' Mi'raj contohnya. Isra' Mi'raj, kisah Nabi pergi ke tempat yang jauh tapi dalam masa tempoh yang singkat. Dari segi hukum akal kita payah nak terima, guna akal memang tak terima. Pergi ke mana semalam Timur? Oh, aku pergi England. Lepas tu bila balik? Pagi tadi. Pergi bila? Malam tadi. England pagi gitu je. Itu England. Sebelum pada ni Australia. Balik hari je. Kata pelik ni. Kita nak balik kampung pun puas balik hari. Dia luar negara. Kan kita pelik. Cerita-cerita gitu. Maka ni cerita Nabi lagi pelik. Dunia naik ke langit tu. Balik sebelum subuh. Tapi bagaimana kita boleh percaya? Sebab Allah ada sebut dalam Al-Quran, surah Al-Isra' tu kan. Sebab tu kita boleh percaya. Lepas tu hadis Nabi, ada yang hadis sahih cerita perihal Nabi menerima kefarduan solat. Ada. Sebab tu kita boleh terima. Yang boleh terima ni orang yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Surah Al-Baqarah tu kan, Allah sebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri sifat orang yang beriman, orang yang bertakwa ini, yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Beriman perkara-perkara yang ghaib, contohnya syurga, neraka, malaikat, syaitan, iblis. Itu benda-benda yang ghaib, benda yang tak pernah kita tengok. Tapi kenapa kita percaya? Sebab adanya Allah sebut dalam Quran, adanya dalam hadis yang sahih, maka kita percaya tadi. Itu ciri-ciri kita termasuk di kalangan orang yang beriman dan bertakwa. Nampak? Memang cerita pelik, tak boleh guna akal, tak boleh terima. Tapi guna keimanan kita boleh terima. Terima tadi kerana iman kita kepada Allah. Apa yang Allah sebut benar, apa yang Nabi sebut benar, terima. Itu dia. Baik. Keadaan sembahyang khauf. Kita tengok sembahyang khauf mempunyai dua keadaan berdasarkan kepada peperangan yang berlaku. Sembahyang khauf ada dua pattern, dua jenis, dua cara. Keadaan yang pertama iaitu keadaan berjaga-jaga. Ini keadaan untuk berjaga-jaga. Keadaan berjaga-jaga dan peperangan belum tercetus atau belum berlaku lagi. Dan ada dah musuh depan, nampak dah. Depan tu ada musuh kita contoh. Sekarang kita nak sembahyang. Sekarang dalam pengawasan, kita tak nak menyerang lagi, ataupun musuh pun tak menyerang kita lagi. Kita nampak dah semua tengah mengatur strategi. Maka ada waktu luang kita nak sembahyang. Ini dalam keadaan berjaga-jaga, kita mengawasi, tengok keadaannya, awas ya. Kemudian dalam keadaan tersebut, ia mempunyai bentuk sembahyang yang tertentu. Dalam sesetengah perbuatan, ia berbeza dengan sembahyang yang didirikan dalam keadaan biasa. Kita tak boleh nak samakan dengan sembahyang biasa ni. Sembahyang biasa kita bergerak. Kalau bagi mazhab kita Syafi'i, bergerak tiga kali. Tayang besar tu membatalkan sembahyang. Bergerak. Nak menggaru belakang gitu sampai bergerak. Mana batal sembahyang. Tak boleh nak samakan dengan sembahyang khauf ni sebab ada keadaannya yang berbeza. Baik.
Ia berbeza dengan keadaan sembahyang yang didirikan dalam keadaan biasa kerana keinginan kuat orang-orang Islam yang sentiasa mahu melakukan sembahyang secara berjemaah. Ini nak buat sembahyang berjemaah, kita nak kekalkan sembahyang berjemaah di belakang ketua utama mereka atau naibnya yang menguruskan urusan peperangan. Ini nak cerita sembahyang khauf secara berjemaah. Kita nak ambil kerja pahala tadi, ganjaran pahala tadi. Ganjaran pahala sembahyang berjemaah. Keadaan ini telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Baik, saya terjemah dulu. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau di kalangan sahabat-sahabat kamu, lalu kamu hendak mendirikan sembahyang bersama-sama mereka, nak sembahyang berjemaah ni, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sembahyang bersamamu dan memegang senjata. Kemudian apabila mereka yang sembahyang bersamamu telah sujud atau telah menyempurnakan sembahyang bersamamu, maka hendaklah beredar dan berjaga mengawasi kamu daripada serangan musuh. Okey. Maka hendaklah mereka berpisah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang bersamamu, dan hendaklah mereka berjaga-jaga dan menyandang senjata mereka. Baik. Saya baca semula sambung ayat Quran tadi atas. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah wala junaha alaikum in kana bikum adam min matar aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirin azaban muhina. Okey, terjemahan sambung tadi. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lalai terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus, dan tidak ada dosa atasmu dengan sebab meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan kerana hujan atau kerana kamu memang sakit, dan bersiap sedialah atau sentiasa berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Surah An-Nisa ayat 102. Baik, bagi keadaan pertama ini, sebagaimana yang disebut oleh ayat di atas, ada dua cara. Kedua-dua cara ini juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan perbuatan baginda. Kedua-dua cara ini berbeza dengan sebab perbezaan kedudukan musuh, iaitu sama ada mereka berada pada arah kiblat ataupun tidak. Baik. Sekarang kita dah tahu adanya bukti yang kukuh dalam Al-Quran ataupun dari Al-Quran itu sendiri, cerita bagaimana mengerjakan sembahyang khauf ketika berjemaah. Dah ada. Maka orang kata, ngaruk sembahyang gini, orang sembahyang tak boleh gerak-gerak ni, main pegang senjata, letak senjata, pegang senjata, letak senjata. Sembahyang berjemaah pula orang rukuk, awak tak rukuk, sembahyang berjemaah. Macam mana tu? Kita sebutkan tadi, berbeza dengan sembahyang biasa, berjemaah kita biasa. Sebab ni sembahyang berdepan dengan musuh. Yang kita sembahyang di rumah ni, sembahyang di masjid tempat kita ni dalam keadaan aman. Tidak ada apa-apa yang menyebabkan kita rasa risau, gelisah, takut. Itu bezanya sembahyang takut dengan sembahyang aman. Baik, kita tengok cara yang pertama. Sempat lagi ya. Tengok cara yang pertama, iaitu ketika musuh berada dan berkawal pada arah kiblat dan peperangan belum lagi tercetus. Mana arah kiblat kita belakang ni. Kita sembahyang gini, musuh ada depan. Musuh ada depan.
Contoh dia PUJ, dia duduk PUJ tapi sama arah dengan kita. Walaupun nampak jauh, tapi kalau teknologi sekarang kan, senjata kan dia ada skop dia tu. Skop tu boleh jauh nampaknya. Yang penembak tepat tu dia boleh tembak tok imam kita tengah semayang daripada jauh. Keadaan teknologi sekarang. Kalau dulu mungkinlah kita kata berperang menggunakan anak panah, menggunakan peralatan-peralatan yang canggih pada ketika itu. Canggih pada ketika itu. Tak boleh nak banding dengan zaman kita. Zaman kita lagi canggih. Lagi canggih. Atas inovasi orang kita inovasi buat sesuatu yang lebih canggih. Tengok telefon je lah. Dulu telefon tek. Daripada nak jadi sebesar ini, dulu sebesar mana? Dia siap besar lengan lagi. Telefon. Dia inovasi canggih. Saiznya kecil tapi kualiti lebih pada hak dulu. Yang besar dulu orang kata hak besar ke antena siap panjang sama macam antena TV dah. Nak bagi dapat signal mudah. Sekarang tak payah nampak antena terkeluar pun. Telefon gitu je, 4 segi biasa je. Tapi dia punya signal, receiver signal tu lebih kuat banding sekarang yang dulu. Dulu kita pualan nepo anak duduk jauh. Buat apa tu? 5 saat baru sampai sana. Dia dengar buat apa tu. Itu baru jawab. Baca buku. Anak pula dia tak biasa dengan main gelombang ni. Cakap cepat-cepat. Baca buku mak. Siap mak terdengar. Baca buku. Gitu. Ni mak pula balas lagi. Ada jadi payah nak berkomunikasi. Itu cerita mula-mula dululah. Melepas kat Mesir tu, kita rindu sangat kat keluarga ni. Dapat sekali telefon RM9 RM5 tu masa tu. RM9 RM5. 1 saat lebih dia kira 2 minit. 61 saat ada kira 2 minit. Bayar RM10. 2 minit cakap benda je. Gelojoh nak bercakap. Apa khabar? Duduk mana, buat apa tu? Allah rindunya. Siap. Mak kita dengar benda apa anak aku bercakap ni. Dia delay. Cakapan tu kita delay 5 saat. Lepas tu dia akan jadi bercampur. Hak ni pula bercakap. Campur gini. Tak tahu dia nak faham bercakap. Aku dah biasa lama tu. Kata mak dengar dulu 5 saat kan baru jawab. Sihat. 1, 2, 3, 4, 5. Mak jawab. Sihat. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Tapi sekarang macam mana? Alah, tak ada rindu-rindunya. WhatsApp video call je daripada jauh. Streaming tu kan. Sihat? Sihat. Okey. Tak ada benda dah. Mak ayah rindu dah anak duduk jauh. Nak rindu ke benda setiap saat telefon. Video call je. Mak nak goreng pisang payah. Awak ni sudahlah mak nak goreng pisang ni. Pas telefon kan. Jadi gitu pula keadaannya. Inovasi. Ilmu datang daripada Allah. Siapa yang mengkaji, siapa yang cuba menggunakan otak yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, macam-macam benda boleh jadi. Ni akan datang dia tahu. Silap bulan kereta terbang pula kita. Dah lalu lintas sesak. Kereta terbang pula mana kita tahu. Buat kereta terbang, beli satu seorang kereta terbang. Tak mustahil, tak mustahil. Baik. Itu cerita tentang semayang kita ketika musuh berada di depan ni di arah kiblat. Disebut iaitu ketika musuh berada dan berkawal pada arah kiblat dan peperangan belum lagi tercetus, maka disebut apabila tentera-tentera, muka saya sebelah ya, apabila tentera-tentera Islam mahu bersembahyang secara berjemaah. Ini kita nak buat secara berjemaah. Dan mereka tidak mahu membahagikannya kepada beberapa jemaah kerana ingin mendapatkan fadilat berjemaah yang dilakukan dalam satu jumlah yang besar. Maka apa yang terjadi? Imam berjemaah hendaklah menyusun tentera kepada dua saf. Kalau semayang jenazah, sunat susun 3 saf. Ni semayang berjemaah ketika khauf, buat dua saf. 4 atau lebih. 2 saf, 4 ataupun lebih. 2, 4 atau lebih dan bersembahyang bersama-sama dengan mereka. Ini cara semayang berjemaah. Kalau ikut kita standard kita, kalau semayang berjemaah, kalau contoh tempat ni luas, lebih baik kita penuhkan saf yang pertama sebab ganjarannya berbeza dengan orang berada di saf yang kedua.
Tapi bab sembahyang khauf ni dia dah buat berbeza. Sebab apa? Ada sebab ni kan. Baik. Apabila imam sujud, nampak dia. Apabila imam sujud, imam depan sujud, saf yang berada di belakang imam. Saf yang pertama ni lah. Saf yang berada di belakang imam. Saf pertama jika hanya terdapat 2 saf. Ini kira 2 saf je. Atau 2 saf yang pertama jika terdapat 4 saf. Nampak? Dia buat kata 2 saf ataupun 4 saf. Sekarang ni imam rukuk. Belakang ada 2 saf. Ataupun imam rukuk, belakang ada 4 saf. Mana ada 3 layer lah, 3 kan. Imam 2 saf, lepas tu ada 2 saf lagi. Okey. 4 baris, 4 baris. Okey, seterusnya. Begitulah seterusnya, hendaklah turut sujud bersama dengan imam. Nampak, kita ambil yang ambil 4 tadi mudah sikit. Yang 4 kan. Imam rukuk, maka dia pun rukuk. Dia pun rukuk. Hendaklah turut sujud bersama dengan imam. Manakala yang baki hendaklah menjaga saudara mereka yang sedang sujud daripada gerakan musuh. Okey. Sujud, imam rukuk ataupun sujud. Yang ni pun yang belakang turut sujud, yang baki berdiri lagi. Yang belakang tu berdiri lagi memegang senjata. Mata memang melilah lah, bukan pandang tempat sujud, pandang tempat sujud saja sekarang. Nengok orang gitu dah target kita. Itu kata berjaga-jaga, mana mata melilau. Kalau sembahyang biasa kita mata melilau gini yang kita sebut tu tengok cicak, benda tu hukum makruh. Ini memang kena melilau lah nak tengok musuh. Main time itulah nak khusyuknya, tengok tempat sujud, siap. Sembahyang aman, main tengok cicak bilang mana jantan mana betina, sudah. Itu makruh. Tengok pula lah anak kucing baru lah, baru sampai ada rumah. Anak kucing siapa lah ni? Tak ada orang aku nak ambil lah, nampak? Tadi entah baca surah benda dah. Siap buat karangan pula cerita tentang kucing tadi. Ya, kan keadaan ni. Ni sembahyang yang berjaga-jaga tadi. Baik, ambil lagi. Apabila imam dan saf yang sujud bersama bangun, maka saf yang berdiri tadi hendaklah sujud sehingga mereka bersama dengan imam ketika berdiri pada rakaat yang kedua. Nampak? Sepatut kalau sembahyang biasa, kita tak boleh tertinggal sampai 3 rukun besar kan. Imam dah buat rukun yang besar 3. Contoh daripada i'tidal, rukuk 1 rukun besar, qiyam, rukuk 1 rukun besar kan. I'tidal tak kira. Sujud, sujud dah kira 2 rukun besar. Duduk antara dua sujud dah jadi 3. Bila imam sujud sekali lagi, kita tak rukuk, batal kita punya sembahyang. Tapi sembahyang khauf ni habiskan. Imam start daripada qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, kemudian bangun, duduk antara sujud dan bangun, berdiri semula, baru saf yang seterusnya tadi, yang berjaga tadi, dia pula rukuk, sujud, i'tidal, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, bangun semula, qiyam seperti biasa. Nampak macam tu ya. Kesiannya kalau kita tengok, ya Allah besarnya pahala ganjaran yang Allah berikan kepada tentera-tentera pejuang-pejuang Islam untuk menjaga keamanan orang ramai, bukan jaga diri orang saja, menjaga keamanan sejagat ni, agama Islam kita supaya terbela. Pengorbanan mereka begitu, yang kita duduk tengok TV berita, lepas tengok cerita telenovela, tak semayang maghrib. Orang pegang senjata lagi, belakang beg lagi berat, nak semayang payah. Nak ambil semayang tu dah berkongsi air setakat ni je ada. Kita paik boleh buka bila-bila masa, tak semayang. Bila panggung pula tengok TV, sedap cerita ni. Pandai pengarah ni buat cerita. Rasa hero ni mesti mati esok. Bergaduh pula dengan anak. Takkan hero mati mak, tak sedap lah cerita, bergaduh pula. Benda-benda kecil. Tengok ngapa mak, ngalir mata, Allah sedih nak cerita ni. Hero mati mana boleh gitu. Anak nak balik asrama tak menangis. Anak nak pergi, pergilah.
Oh, tengok cerita menangis kita. Itu dia, kita meletakkan satu perkara bukan pada tempatnya. Tengok cerita menangis. Anak rindu kita, telefon tak menangis pula kita. Anak nak jumpa kita, nantilah kejaplah mak nak tengok cerita ni. Padahal hak benda tu ada je rakaman dalam YouTube, kan boleh tengok semula je. Kalau Astro tu akan ulang pula. Akan ulang pula. Ada semayang tak semayang, itulah ruginya kita. Sikit lagi ya. Oh, panjang ni, tak ada habis. Kita ambil cara yang pertama je. Maka saf yang tidak sujud bersama imam pada rakaat pertama akan sujud bersamanya, dan saf yang sujud bersama imam pada rakaat pertama menunggu sehingga mereka bangun dari sujud. Mereka jadi serentak semula, kan, semua berdiri. Imam berdiri, semua jemaah berdiri semula. Kemudian mereka hendaklah sujud sehingga mereka bersama imam ketika duduk tasyahud. Selepas itu semuanya memberi salam dengan imam. Dia sama macam tadi. Bergila-gila. Yang tadi dah bangun untuk rakaat kedua pula, imam rukuk sujud, maka dua baris tadi ikut imam tu sehinggalah beri salam, kan, sehinggalah duduk tasyahud akhir. Buat begitu, hak lain ikut tak beri salam lagi, sehinggalah semua jemaah ataupun ahli tadi duduk tasyahud akhir, maka barulah beri salam sama-sama. Imam pun Assalamualaikum warahmatullahi. Yang lain pun boleh ikut, dapatlah pahala berjemaah. Inilah cara sembahyang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu peperangan yang ditempuhi, iaitu peperangan Asfan. Ia merupakan sunnah kepada semua keadaan yang menyerupainya. Sunnah ataupun ikutan ataupun contoh sembahyang-sembahyang yang lain, dalam keadaan yang lain, dalam keadaan takutlah. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, Nabi SAW dan orang ramai telah bangun berdiri bersama-sama, lalu baginda bertakbir dengan disertai oleh takbir para makmum. Kemudian sembahyang mereka rukuk, dan kemudian sebahagian mereka rukuk, dan apabila Nabi sujud, mereka turut sujud bersama-samanya. Kemudian apabila Nabi bangun, mereka yang sujud bersama dengan Nabi tadi bangun, dan mereka mengawal sahabat-sahabat mereka, dan saf yang lain melakukan seumpama yang dilakukan oleh Rasulullah, iaitu sujud, sehingga mereka rukuk dan sujud bersama dengan Nabi SAW pada rakaat kedua. Saf yang sujud dengan Nabi pada rakaat pertama terus berdiri. Ketika itu tentera semuanya dalam keadaan sembahyang, tetapi mereka saling berkawal. Boleh nampak tadi cerita yang kita sebut tadi, boleh nampak bergila-gila. Bergila-gila sembahyang. Itu dia. Dalam sembahyang, imam tetap kita letak ia sebagai imam, tetap ketua kita, walaupun dalam keadaan getir, dalam keadaan takut, tetap kita ikut, itulah ketua, sebab kita dah pilih itu ketua kita, maka patuh pada ketua. Dapat ketua yang beriman kepada Allah, maka tidak ada alasan untuk kita tak ikut, tak patuh apa yang dia suruh. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Cara yang kedua tu nanti pada pertemuan akan datang. Banyak-banyak sekarang pening. Kita pegang cara yang pertama tadi ketika sembahyang, ketika tak berperang lagi, musuh berada di depan kiblat. Depan kiblat. Ada nak tanya boleh, sila. Saya sembahyang 4 rakaat atau akan sembahyang 4 rakaat juga, ataupun bagaimana? Dalam keadaan begini, dia tak ada sebut lagi, kan, kita sembahyang tu berapa rakaat. Ikut cara yang sama, sembahyang tu seperti cara yang sama. Cara yang sama seperti kita. Ada lagi? Tanya sila. Nak tanya hak ni ke, nak tanya hak lain, sila. Hak ni mungkin kita tak berapa nampak, sebab kita tak pernah buat. Sama macam khuf dulu, kita pun tak berapa nampak. Nak tanya pun tak tahu benda apa. Mungkin silap gula khuf pun kita tak pernah tengok khuf. Stocking kulit tu, kan. Nah, saya dah ada dah.
Hak yang kalau contoh dalam musafir tu kita ambil jamak qasar. Kita ambil qasar. Qasar, rukhsahnya qasar. Tak boleh buat sembahyang khusyuk tu. Ada tapi ada rukhsah tu. Allah sediakan rukhsah. Sembahyang ada rukhsah. Lepas tu puasa ada rukhsah, ada keringanan yang Allah beri. Allah nak kita tetap beribadat. Bukan tinggal. Buat. Tak boleh buat penuh, buat begini. Allah ada dah ruang, ada letak cara dah, syariat kita dah ada dah. Nak buat je, jangan tak buat. Jangan tak buat. Mudah-mudahanlah kita Allah beri kekuatan, kita dapat menjaga syariat ni sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu jangan selamatkan diri kita je. Ahli keluarga kita pun samalah. Suami kita nasihat molek-molek, anak-anak kita nasihat molek-molek. Nasihat tadi kerana Allah, bukan kerana kita malu kat orang. Malunya lah anak sebelah tu sembahyang tak tinggal, anak aku tak sembahyang. Kita marah tadi kenapa? Malu dengan anak orang sebelah. Kita banding gitu. Bukan kita nasihat tadi kerana patuh akan perintah Allah. Kadang-kadang kita begitu, tuan-tuan. Marah kerana segan anak kita tak sama dengan anak orang. Arahan tu datang daripada Allah. Bukan kita nak banding dengan orang ni. Banding tu je boleh untuk penambahbaikan. Penambahbaikan. Anak orang tu begini, kita pun tiru. Ataupun buat lebih baik lagi. Silakan. Tiru ataupun cemburu pada kebaikan, diharuskan. Cemburu betul lah aku dengan awak ni. Anak semua molek berjeruh, anak aku tak berapa sangat. Tanya dia tip macam mana. Tu pula, aku tip tak samalah dengan orang lain pula dah. Apa dia? Bangun malam sokmo. Gitu pula. Kalau di situ pula hati setan pula kacau kat situ. Amalan molek dah, tapi hati pula ada salah. Setan kacau semua sudut. Tok imam cara tok imamnya, tok bilal cara tok bilal, jemaah makmum cara makmum. Ada je, setiap kita semua ada dugaan, ada ujian dan adanya bisikan-bisikan syaitan tu. Dia akan cari mana-mana sudut. Dia tahu bagaimana kelemahan kita dan cuba kita tutup dan kawal diri kita. Dah tahu kita mulut gini, lawan. Jangan buat, jangan ikut benda mulut-mulut tak molek. Perangai kita dah tahu begini, syaitan akan guna arah itu juga. Yang tahu dah kita ni memang tak boleh dipuji, syaitan akan masuk ke situ. Kalau orang puji, kita akan mesti menambah-nambah lagi perkataan. Syaitan akan masuk situ. Dah orang puji tu, Allah, tambah sikit lagi, cakap sikit lagi. Biasalah isteri Tok Imam contoh, tambah pula gitu. Mana mesti orang lain tak sama dengan isteri Tok Imam. Sama je. Dia isteri ustaz memang lain sikit. Tak, sama je. Sebab Allah kata siapa yang terbaik di sisi Allah itulah atqakum, mereka yang bertakwa. Bukannya mereka yang isteri ustaz, isteri Tok Imam. Itu semua orang nak kahwin dengan ustaz dengan Tok Imam je lah lepas ni. Tak. Sama. Kita mewakili diri kita sendiri. Sama. Semua orang boleh mencapai takwa tu. Semua boleh capai takwa. Tak kira siapa. Hatta kalau orang kata, itu anak luar nikah, mesti tak molek perangai. Tidak. Itu label yang kita buat sendiri. Kita yang salah. Hati kita yang busuk. Dan dah lah kita melabel orang begitu. Tak molek. Sedangkan, tidak. Di sisi Allah, Allah kata yang terbaik, mereka yang bertakwa. Apa saja keadaan kamu, tak kira. Kamu miskin, kamu sederhana, kamu kaya. Tak. Allah kata, yang bertakwa, itu yang paling dekat dengan Allah. Bukannya kekayaan, pangkat, darjat, keturunan, tidak. Kalau dah ada begitu, alhamdulillah. Kaya, rupa ada, alhamdulillah. Takut kepada Allah. Tu kita cemburu lah, cemburu. Orang kaya bersedekah, kita nak bersedekah, duit tak ada. Itu alasan. Alasan bila dah kaya esok, kita fikir benda lain pula. Orang pergi ke Australia, aku tak pergi lagi. Kita pula niat dulu, ada duit nak bersedekah. Dah ada duit, panjang pula akalnya. Kan? Maka redalah atau terimalah apa yang Allah beri kita sekarang. Itu kenapa? Kerana itulah yang terbaik untuk kita. Allah Maha mengetahui kenapa Allah buat begitu, ada sebab dia. Kenapa Allah buat begini, ada sebabnya. Redalah dengan takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada tak ada? Tak ada. Nah.